illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu, kita adalah orang Islam. Mungkin sebahagian di antara kita yang dengar ni orang bukan Islam. Saya pun tak tahu. Tapi semua kita ni adalah manusia. Sama ada Islam ataupun kita orang Islam, kita sama ada kita orang Islam ataupun kita orang bukan Islam. Kita adalah manusia. Dan sebagai manusia kita telah terima. Kita telah terima amanah. Iaitu untuk menerima janji. Kita buat janji bahawa kita mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apabila kita dihimpunkan di alam arwah, kita ditanya oleh Allah, adakah aku Tuhan kamu, Rabb kamu? Semua kita telah mengaku bahawa Allah adalah Rabb. Kita telah buat janji. Kita telah mengaku. Sama ada kita Islam atau kita bukan orang Islam. Kita telah buat janji. Tapi bila kita datang ke dunia ni, bila kita diduga dengan benda, kebanyakan kita gagal untuk memenuhi janji tu yang kita mengaku dia Tuhan kita, Allah tu Tuhan kita. Jadi kita mengaku yang kita nampak ni Tuhan kita, iaitu dunia. Dialah yang boleh membagi faedah kepada kita. Dunia inilah boleh bagi manfaat kepada kita. Jadi kita mencintai dunia. Kerana itulah kita telah rosak. Jadi kita kena faham kenapa kita rosak. Manusia hari ini dia tak faham. Dia kata dia bagus, dia betul. Dia rosak. Rosak sebab tak mengaku Allah Tuhan dan tak taat perintah Allah SWT. Dia tak taat perintah Allah, dia tak mengaku Allah Tuhan sebab dia ada Tuhan lain. Tuhan lain dia itu adalah dunia. Dunia ni berbagai bentuk lah. Kerja, duit, bini, anak, apa-apalah selain daripada Allah. Maka kita telah rosak kerana kita telah ambil selain dari Allah Tuhan. Kita telah rosak apabila kita tak taat perintah dia dengan cara yang dia suka, dengan niat nak suka kau. Rosaknya kita tu, kita jadi binasa. Di dunia tak dapat di dunia kita tak dapat kebahagiaan, tidak dapat ketenangan, walaupun itu yang kita nak, bahagia, tenang, itu yang kita nak, tapi kita tak dapat sebab kita tak bertuhankan Allah yang berkuasa memberi manfaat dan mudarat, yang berkuasa memberi ketenangan. Selain Allah tak ada boleh bagi ketenangan. Kita yang sudah silap menganggap yang kita lihat berkuasa. Pertama sekali kita lihat duit berkuasa. Umum hari ini dia yang bertuhankan duit. Sebab itu Nabi bagi tahu Bani Israel dulu dia bertuhankan emas dan perak
umatku bertuhankan dinar dan dirham. Jadi duit sudah jadi Tuhan. Di sini kita sudah salah besar. Jadi kalau kita dengar ceramah ni, kita kena faham lah. Saya tak dapat taat perintah Allah sebab macam mana nak taat? Saya tak percaya dia Tuhan saya. Rashidi dia tak percaya Tuhan dia Allah. Sangat-sangat tak percaya. Dia percaya tapi tak sampai tahap yang buat dia boleh taat semua yang fardu dan tinggalkan semua yang haram dia dapat. Dia ada masa buat juga yang haram. Kalau orang tak nampak. Kalau dia sendirian. Sebab dia hanya taat untuk dilihat oleh orang. Inilah orang yang bertuhankan bukan Allah. Jadi bila kita tak bertuhankan Allah, bertuhankan duit atau selain Allah, kita tak mungkin boleh taat perintah dia. Kalau kita taat pun, kita takkan dapat ikhlas. Kita akan taat bila menguntungkan kita. Bila kita nampak faedah. Sebab kita nak dikenal sebagai orang Islam. Supaya kita dapat faedah daripada jadi orang Islam. Dan itu kita berpura-pura mentaati Allah untuk dilihat orang. Fawailul lil musallin, celaka orang sembahyang. Yang sembahyang untuk dilihat orang. Orang yang sembahyang untuk dilihat orang inilah yang Allah beritahu celaka. Bukan sembahyang tu celaka. Orang sembahyang tu celaka. Semua orang sembahyang celaka, tak. Mana boleh. Celakalah orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang untuk dilihat orang. Maknanya orang yang pura-pura Islam. Jadi bila kita bersemayang, buat kerja dakwah untuk dilihat orang, untuk dipuji orang, maka kita di sisi Allah adalah orang bukan Islam sebenarnya. Orang tidak beriman. Nah, berapa banyak orang mai kita pergi, apa orang kata? Mai kita pergi semayang berjemaah, apa orang kata? Kita mau semayang ke masjid supaya orang kata kita juga orang masjid. Kalau mati nanti semua orang juga akan datang mayangkan jenazah. Kalau tak mau pergi masjid, siapa nak datang? Tiba-tiba mati je, satu orang tak tahu. Sibuk waktu tu pergi jumpa imam. Bolehlah yang sembayangkan kita 2-3 orang atau keluarga kita sikit je. Orang pun tak kenal kita. Yang kenal orang-orang dunia, mana dia nak sembayangkan kau? Yang nak sembayangkan kau tu orang pergi sembayang. Jadi kalau tak pergi masjid macam mana nanti? Jadi pergi masjid sebab jangan malu, tak ada orang sembayang. Jadi semua niat-niat ni semua tak betul. Fawailul, celakalah orang yang sembayang. Berapa ramai yang sembayang tu untuk sukakan Allah. Orang yang boleh sembayang untuk sukakan Allah hanya orang yang dapat tahap iman yang betul, paling kuat. Kalau kita tak dapat tahap iman yang betul, kita tak boleh. Walau kita cuba, tak boleh. Walau kita sebut, dia tak masuk je. Sebab itu Rashidi, kalau dia tak dapat iman tahap Allah mau, dia tak boleh buat kerja dakwah ni untuk suka ke Allah. Tak boleh. Sampai bila pun. Kalau buat kerja dakwah ni tak boleh buat untuk suka ke Allah, tentu sekali semayang tak boleh buat untuk suka ke Allah. Dia perkara sama je. Jadi kalau perintah pertama ni tak dibuat dengan betul, sebab itu saya buat skrip untuk mengingatkan kita. Sangat penting buat kerja ni untuk suka ke Allah. Dan patut dari hati lah, bukan skrip dibaca di mulut aja, dihayati di hati. Kalau
dibuat macam burung kakak tua, dia tak jadi. Kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Berpuluh ribu kali cakap. Tapi macam burung kakak tua. Mana nak diterima? Skrip tu mengingatkan aja. Kalau tak ada, langsung tak boleh ingat lagi, buruk lah. Kalau kamu tak nak guna skrip tu, memang dia kamu takkan dapat jadi betul buat gas. Sebab kamu tak ingat nak ikhlas. Sedangkan ikhlas tu sangat penting dalam semua amal, untuk setiap amal diterima. Jadi ikhlas ni, namun nak dapat ikhlas ni, namun fardu. Nak dapat iman tahap yang mana kita boleh dapat ikhlas, itu fardu. Sebab kalau kita tak dapat tahap iman yang mana kita diberi ikhlas, semua amal kita tak diterima. Jadi apa itu ikhlas? Kita buat apa benda, nak cari reda Allah ataupun nak buat Allah suka, lain tak ada. Itulah namanya ikhlas. Apa susah sangat nak tahu apa itu ikhlas? Kita susah sangat ni sebab hati buta, tak faham. Satu orang buta, dia tak tahu nak terang apa itu ikhlas. Dia cakap lah, tak ada siapa yang tahu, melainkan Allah. Dan tu kalau Allah je tahu, kita tak boleh tahu. Lepas tu Allah suruh kamu kena ikhlas. Itu betul. Apa? Allah tak ada. Allah mahu amal semua dibuat untuk sukakan dia, untuk dapat reda dia, maksudnya. Itulah dia ikhlas, reda tu supaya dia gembira lah. Azri, dia ingat dia dah bagus lah, kan? Balik-balik nak jadi orang biasa, tak mau buat kerja dakwah lagi, bertanam cili, timun, lahir 5 anak. Itulah dia ingat kehidupan cari dunia, keperluan. Makan, minum, lepas tu berak, kencing, pergi tandas, besok makan lagi, minum lagi, lepas tu pergi tandas. Jadi kita ni daripada jadi manusia yang mulia, jadi haiwan. Kerja, makan, minum, buang. Makan, minum, buang. Jadi kita bekerja untuk cari duit, untuk beli makan, minum, lepas tu buang. Itu je lah kerja. Apa kerja Khalifah Allah macam tu? Apa kerja insan kata? Kerja cari duit, tanam padi, tanam timun, dapat duit, makan, minum, buang, berak. Kejap-kejap berak. Orang yang makan 3 kali, kalau badan dia sihat, dia pergi tandas paling baik 3 kali lah sehari. Kalau dia makan 2 kali sehari, tandas 2 kali. Rosak perut dia kerana sibuk makan, sampai kadang 3-4 hari tak berak. Atau kalau berak, cirit-berit, sakit. Lepas tu perut rosak, dapat ulcer. Ini akibat orang sama ada tak dapat makan, atau makan banyak sangat, atau isap rokok, perut kosong. Itu semua risau, bimbang. Dia dapatlah luka di perut, di usus. Masalah luka perut ni penyakit paling common. Sekarang ini penyakit common ni kanser usus. Banyak yang mati. Kanser usus ni semua akibat daripada semualah risau, bimbang, dan salah makan. Makan benda tak betul, cara makan tak betul. Jadi yang dia punya maksud hidup, cari makan tu, minum, dan jadi mudarat tu dia.
Dia siang malam kerja, cari duit untuk makan minum dan berak. Last amalan tu buat dia sakit. Perut sakit, luka, susah berak. Last darah dia kotor, dia dapat sakit lain. Tak habis-habis sampai mati sakit. Tak ada sihat. Bila tak ada sihat, sakit aja, boleh tenang ke? Boleh tenang dan aman. Tak habis-habis pergi hospital. Mula ambil ubat je, lepas tu kena ward. Lepas tu letak mesin pula. Cucuk sana, cucuk. Lepas tu bawa, tak cukup hospital, bawa kat rumah jadi hospital. Itulah kehidupan. Last mati. Jadi amalan makan minum ni, yang dijadikan maksud dan cari makan minum ni, last mudarat tu dia. Allah letak mudarat lah. Kenapa? Tak beriman bang. Tak ikut cakap Allah. Tak taat Allah. Perintah nombor 1 Allah suruh buat, mengucap. Lepas mengucap, buat kerja dakwah, buat kerja Nabi. Tak buat. Mau mengucap, tak nak buat kerja dakwah. Kalau buat kerja dakwah, buat main-main. Tak mau korban. Tak mau buat seperti Nabi. Ada je lah dia punya silap. Bila kita tak nak buat seperti Nabi, maknanya kita tak buat kerja dakwah untuk suka Allah. Kalau kita betul buat usaha dakwah untuk suka Allah, tak boleh tak cara Nabi ni. Orang yang kata dakwah banyak cara ni, orang yang tak percaya Nabi. Sebenarnya tak Islam orang tu. Dakwah banyak cara. Bukan cara Nabi saja. Betul ke? Tak ada boleh cara selain bercara Nabi kalau kita mau suka Allah. Kalau kita tak mau suka Allah, kita boleh buat semua cara. Maknanya Allah bukan Tuhan kita lah. Kalau Allah Tuhan kita, kita kena buat usaha Nabi. Macam Nabi, usaha dakwah ni. Kita kena pergi jumpa orang, bukan berceramah je. Lepas tu dapat duit. Itu dakwah yang kita suka, bukan Allah suka. Kita buat dakwah untuk sukakan diri. Betul lah. Buat dakwah untuk sukakan diri, tak dapat apa-apa faedah kan. Begitu juga semayang untuk sukakan diri. Untuk dilihat orang, untuk dipuji orang. Buat dakwah macam tu juga. Kalau buat untuk sukakan orang, walau buat dakwah, mana boleh ada faedah? Kita buat dakwah untuk dilihat orang, untuk dipuji, mana yang Allah terima? Apa pun perintah Allah, kena buat dengan cara Nabi. Kerana Allah suka cara itu. Allah yang ajar kepada Nabi SAW. Bukan Nabi buat sendiri. Jadi kita tak boleh tak buat cara Nabi ni. Jadi dakwah cara Nabi ni dah tak faham orang. Dari sebab dah lama orang Islam tak ada buat. Dah mati. Sejak Nabi meninggal dah mati. Mana nak tahu? Nah, semua orang tak tahu dakwah cara Nabi ni macam mana. Sebab tak pernah nak tengok. Allah SWT dengan rahim dan karimnya ajar, suruh Nabi ajar Maulana Ilyas. Nabi tak ada, Allah tak datang ajar, Allah perintah Nabi. Dari kerja gas yang kita buat sekarang ni ialah turutan daripada kerja yang diajar oleh Nabi kepada Maulana Ilyas. Sebab itu orang yang dipilih oleh Allah buat kerja Nabi ni di akhir zaman ni ialah saya yang ada ikut kerja yang dimulakan oleh Maulana Ilyas. Bukanlah saya tahu cara dia, tapi saya dah dapat dia punya paling kurang inti dia, iaitu gas cara Nabi ni, dakwah cara Nabi ni, kita kena buat gas, pergi jumpa orang. Itu paling kurang saya dapat tu lah. Saya dulu waktu jemaah tabligh datang ke Australia, saya sangat gembira. Saya ingatkan dakwah ni dah mati terus. Cuba saya tengok ada orang datang dakwah ke Australia. Malangnya dia tak jumpa orang bukan Islam. Itu yang saya heran kan. Dia ajak saya jumpa orang Islam aja. So, saya pun dengan alasan kita kena betulkan orang Islam tu, saya pun ikut aja lah.
Tapi mereka dah buat dakwah. Paling kurang mereka pergi jumpa orang, walaupun jumpa orang Islam. Yang ini membuat saya tertarik. Sejak itulah saya ikut tabligh ni. Antara semua usaha yang dikatakan dakwah di dunia, hanya jemaah tabligh je yang pergi jumpa orang. Itulah tanda dia kerja yang mirip macam kerja Nabi. Hanya orang tabligh kena tambah, bukan jumpa orang Islam je. Jumpa semua orang, bukan orang Islam je. Ayat Quran tu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bukan lil muslim. Fahamkanlah sikit ayat tu. Pun tak nak faham, buat bodoh je. Awak kan banyak baca surah tu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat yang dihantar untuk seluruh manusia. Nas. Kul a'udzu bin nas. Malikin nas. Itu nas tu apa? Saya bukan pandai bahasa Arab, tapi semua orang tahu nas tu manusia. Dah tu kau dakwah orang Islam untuk baiki orang Islam tu, kenapa orang tabligh tak fikir? Terus kata belum masa lagi. Adakah Allah turunkan ayat tu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, untuk diamalkan bila kita mau buat? Tak. Bila diturunkan ayat tu, dia adalah untuk ditaati, tak ada alasan. Tak boleh kita kata belum masa lagi. Ini semua gara-gara orang yang mau menipu Allah. Allah tak boleh ditipu. Yang bijak, pandai sangat, kata belum masa lagi. Jadi seluruh orang jemaah tabligh, bila saya suruh dia orang, ajak dia orang buat dakwah bukan Islam juga, mereka masih memberi jawapan yang sama dia orang buat, yang bagi kat saya ketika saya mula jumpa jemaah tabligh. Belum masa lagi. Itu juga jawapan setelah 10 tahun saya ikut tabligh. Bila masa pula dia nak buat? Jadi saya tahulah jemaah tabligh ini bukan jemaah betul, jemaah penipu. Jemaah yang cuba nak menipu Allah. Tak boleh. Kita pun tahu Quran juga, bukan ulama India aja tahu. Ulama India aja tahu ayat tu. Kenapa kamu faham manusia tu sebagai orang Islam? Jelas dan nyata ayat tu, apa yang diamalkan oleh mereka tu tak ikut Quran, masih berdegil. Kerana itulah Allah bagi COVID ni, nak hancurkan kerja jemaah tabligh yang tak ikut sunnah Nabi ni. Mereka semua menganggap diri betul, bongkak, bahawa usaha mereka takkan hancurnya. Saya hantar jemaah 4 bulan ke Pakistan, tunjukkan dia cara. Dia kata jangan buat cara ni, kita dah pergi 166 negara dah. Kalau kita buat cara ni mungkin kita dilarang buat usaha. Dia dah percaya pada diri dia, pada usaha dia yang hidupkan agama ni. Agama ni tak hidup oleh usaha kita, usaha Allah yang hidupkan. Tapi jemaah tabligh dah fikir dia yang berusaha siang malam. Bagaimana buat usaha lama-lama, yakin masih pada makhluk. Itu yang cakap tu semua orang besar-besar Raibin tu, yang jumpa jemaah saya tu. Nasihat dia, belum masa lagi. Dia orang ingat semua orang ni bodoh macam dia orang. Dia ingat semua orang bodoh macam dia orang, boleh dibodohkan. Buat dakwah pada orang Islam aja. Sedangkan ayat tu jelas, ayat tu mana boleh tukar makna nas tu kepada orang Islam. Ukhrijat linnas. Ayat ini adalah ayat perintah. Perintah kepada semua orang yang mengucap kalimah. Kuntum tu kepada semua orang yang mengucap kalimah, bukan semua orang yang dah kuat iman, tak. Oh, ini kuntum ni ayat kepada orang yang takwa je, tak. Kuntum tu ayat perintah kepada semua yang dikatakan orang yang dah masuk Islam, yang telah mengucap. Ini kuntum khairah, kamu sebaik umat yang dihantar kepada seluruh manusia. Untuk apa? Untuk kerja kan. Tak ada
tak ada kita dihantar, melainkan kita untuk satu kerja. Kalau Allah kata dihantar, kan, tak buat apa. Kita semayang. Semayang tu doa, dia bukan kerja. Tengok saja ayat dalam semayang. Ayat tu dari Fatihah lagi. Duduk antara dua sujud tu, semua doa. Doa dan pujian Allah. Dia bukan kerja. Kerjanya itu apa kerjanya? Kalau orang Islam kata kami, Allah bagi tahu dihantar kepada semua manusia untuk semayang ni, apa makna? Jadi orang Islam buat bodoh, tak faham ayat tu. Nah, walhal dulu kari kita yang paling hebat lah, yang apa, yang dari Kedah, apa nama? Ismail Hashim. Oh, itu ayat dia baca tu dan menang. Selalu ayat tu berkumandang dekat masjid-masjid. Allah buat tu. Tapi kita melagukan ajalah. Dengan taranum, tak ada nak mengamalkan ayat tu. Quran ni pada kita bukan untuk diamalkan, untuk dibaca aja. Allah turun Quran ni untuk dibaca dengan taranum dan dipertandingkan siapa yang paling bijak membaca. Sekarang dipertandingkan pula siapa yang paling baik menghafal. Ya. Sebab nak mempertandingkan siapa yang banyak beramal tak boleh. Jadi apa yang kita buat, Quran ni hanya untuk dibaca dan dihafal. Perintah tu tak benar. Allah tak suruh kita baca dan hafal Quran dan membelakangkan Quran, tak. Allah SWT mahu kita membaca, kalau boleh menghafal bolehlah, tapi kalau tak boleh tak ada dipaksa. Dan mengamalkan dia, memahamkan dia dan mengamalkan dia. Ada. Tapi sayang, 1000 kali sayang, selama ni kita faham Quran ni hanya kitab untuk dibaca. Dibaca masa nak kahwin, dibaca masa nak mati. Itu je. Setengah orang tak langsung tak baca, macam Sufyan. Sufyan, kau tak baca Quran kan? Apa? Baca sekarang ni. Sejak dia lahir sampailah umur dia 46. Baru sekarang. Baru sekarang ni maknanya baru 2-3 bulan. Sejak saya taruh dia dengan izin Allah. Tak ada baca. Rashidi bila? Kau dah berhenti lama dah tak baca Quran. Iyalah. Kenapa kau berhenti? Sebab kau tak ingat itu perintah. Baca dan amal tau. Setakat baca je, itu tak betul. Kita masih dianggap membelakangkan Quran kalau kita baca je dan hafal je. Sebab itu orang hafal Quran dan membelakangkan Quran, dia masuk neraka. Membelakangkan Quran ni makna tidak amal Quran lah. Apa perintah Allah yang Allah beritahu dalam Quran ni tak amal. Bila, sebab apa kita amal? Faham atau tidak? Ya tak? Perintah pertama surah Baqarah tu, lepas kita surah Fatihah tu, Allah beri kita pedoman dia, pedoman paling besar. Siapa orang yang berjaya? Orang yang berjaya, orang yang ikut mereka yang diberi nikmat, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang ikut Muhammad SAW, ikut sunnah Nabi, itu jalan lurus. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan jalan mereka yang sesat. Yang dimurkai yang tak mau mengucap, yang kalimahnya atau kalimahnya tak diterima. Itu termasuk semua yang bukan Islam, Yahudi, Nasrani,
munafikin, semualah. Itu dia murkai. Dan orang yang sesat yang hanya mengucap tapi tak ikut Nabi, maknanya tak ikut jalan lurus lah. Ikut Nabi itu telah jalan lurus, jalan mereka yang diberi nikmat. Kita tak ikut sunnah Nabi, kita jadi sesat. Kita tak buat kerja dakwah, kalau buat pun tak cara Nabi, kita jadi orang sesat. Tak boleh yang betul. Jadi kita termasuk orang waladhdallin, orang yang sesat. Jadi Fatihah tu untuk kita doa pada Allah. Tapi kerja dia surah Baqarah tu, ayat pertama. Kita kena jadi orang takwa. Orang yang jalan lurus ni orang takwa, akhirnya jadi orang takwa lah. Sebab itu kata Allah, Quran ni kamu nak dapat faedah, tak boleh kalau tak jadi orang takwa. Jadi Quran tu adalah kehendak Allah, perkataan Allah, yang mana kita kena faham dan kita kena taat. Jadi Quran ni untuk dapat faham dan taat ni kita kena ada takwa. Sebab tu alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Last first ayat. Alif lam mim tak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Tidak kuturunkan kitab ini melainkan petunjuk bagi mereka yang takwa. Jadi perintah pertama ialah untuk jadi orang takwa. Lepas tu Allah bagi tahu siapa orang takwa. Orang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan semayang, yang membelanjakan sebahagian yang kami beri di jalan Allah. Jadi dia ada kerja nak dibuat tu. Beriman kepada gaib adalah outcome dia. Kerja dia ialah buat kerja dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, menjaga kemungkaran dengan harta diri, masa, dan semayang. Itu kerja dia. Kerja dan doa. Doanya semayang, kerjanya dakwah. Baru dapat iman yang gaib. Ini tak pernah difaham ayat. Kenapa Allah SWT yang membelanjakan sebahagian harta dia yang kami beri pada mereka di jalan Allah? Apa makna ayat tu? Ayat tu kita kena buat kerja mengajak manusia kepada Allah dengan harta diri. Itu maknanya. Kita takkan korban harta diri di jalan Allah kalau tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Yang paling susahnya ni korban harta diri. Penyakit paling besar kita cinta dunia. Cinta dunia hanya hilang dengan kerja ni. Kerja mengajak manusia kepada Allah dengan korban harta diri. Itu. Orang yang mengorban harta diri itu di jalan Allah, itulah dia. Yang membelanjakan sebahagian yang nikmat yang kami bagi pada dia. Nikmat tak termasuk harta dia, diri, masa. Kena dikorban di jalan Allah. Maksudnya di jalan mengajak manusia kepada Allah. Tuan. Bukan zakat, sedekah, itu pun di jalan Allah. Yang paling besar ialah membelanjakan harta untuk mengajak manusia kepada Allah. Harta dan diri. Dan berdoa. Doa tu apa? Semayang. Baru dapat outcome dia apa? Iman. Iman yang gaib. Baru jadi takwa. Dia tak faham orang macam mana saya tafsir ni. Dia tak faham. Ayat alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, semua tu tak faham. Dari dulu sampai sekarang tak faham. Dah lama Quran tu turun. Kenapa tak faham? Tak ada orang dapat iman tahap yang mana Allah bagi dia faham. Sebab itu tak ada orang faham. Ayat tu ada tapi tak faham. Rasidi, bila saya bagi tahu dia tahu, faham tak ada. Macam kamu ni, kamu tahu apa saya cakap ni tapi faham tak ada. Faham ni dengan hati saya.
dan dapat amal pula. Kalau tahu aja dia tak apa amal. Tahu je. Tanya soalan, boleh jawab. Sebab dah dengar dari saya. Tapi faham tak ada. Sebab itu tak boleh amal ni. Nak Sufian? Macam Sufian, dia tahu tanya soalan. Sebab otak dia cepat menangkap. Tapi faham dia tak? Dia beritahu je, faham tak? Faham dia dengan menghayati dia. Jadi tuan-tuan bapa ni, kalau kita dengar ceramah dengan iman tak ada, tahu je lah. Mungkin tahu. Faham tak? Bila faham tak ada, amal tak ada. Lepas ceramah, sama juga. 1000 ceramah dengar. Hari-hari dengar. Tak boleh faham. Tahu boleh. Tapi bila orang mengamalkan apa yang dia dengar tu, dia dapat faham lah. Lama-lama makin faham. Faham dia makin tinggi. Bila dia dengar dan dia taat. Ini kalau dengar saja, dia tak boleh. Kan? Macam Yazid ni. Kan? Dia sebenarnya tak mau taat. Tandanya, saya suruh dia cerai bini, dulu-dulu lagi, 10 tahun, 20, 12 tahun, dia tak nak taat. Maknanya, dia taat hanya yang dia suka. Bukan dia taat Allah. Yang mana dia suka, dia taat. Allah dia tak taat. Yang dia taat, nafsu dia juga. Yang semayang, betul dia buat lah, dia suka. Yang dia tak suka sama. Kalau orang taat Allah, dia tak ada. Suka, tak suka, dia taat. Itu orang baru orang paksa diri dia untuk taat. Kita tak boleh taat bila kita dah iman kuat. Dia tak boleh iman kuat kalau tak taat. Taat kena dulu. Kita tak suka, kena buat. Namanya mujahadah. Kita nak buat, mana kita taat bila kita suka je benda tu. Tak boleh. Jadi sami'na wa ata'na ni tak diamal. Basic kenapa kita tak jadi betul walaupun duduk bayan, sebab kita tak amal ayat tu. Aku dengar dan taat, tak ada. Kita usaha untuk tidak taat sehinggalah kita nampak faedah ataupun mudarat kalau tak taat. Macam sekarang bila dah 10 tahun Allah tutup perintah tu, tak boleh lagi Yazid cerai bini. Baru Yazid takut. Baru dia seram. Baru dia nak taat. Dia tak macam tu lah. Dia tak betul. Dia bukan tunggu itu. Dengar je taat. Tak nak. 10 tahun tak taat, itu makna memang biadabnya orang. Biadab pada Allah. Kan? Macam Rasidi. Setiap kali saya suruh dia, sabar bila orang buat cakap tak baik dalam gas, dia tak nak ikut. Baru-baru ni je baru cuba nak ikut. Berpuluh tahun saya bagi tahu dia. Perangai ini yang buat tak jadi betul ni. Perangai ini, dengar dan tak taat ni, membuat kita tak jadi betul sampai bila-bila. Tertibnya sami'na wa ata'na. Kata Allah, sahabat bila bagi tahu, kami dengar dan cakap. Kata Allah, itu bai'ah. Itu namanya sahabat telah buat janji. Buat janji. Jadi Hanzalah dia tak faham. Kalau tak faham, taat apa yang disuruh. Baru abang bagi faham. Kalau tak taat, sampai bila tak faham? Tahu tak sama dengan faham tuan. Saya malas nak macam mana nak terangkan. Tahu ni kat situ je lah. Dia faham je. Macam tiada Tuhan melainkan Allah. Tahu. Tiada yang berkuasa beri faedah bahaya melainkan Allah. Tahu. Tapi dia tak masuk dalam hati. Allah tak masukkan. Sebab taat tak ada. Kan? Jadi taat tak ada, cakap aja. Atau dengar je. Macam Sufyan, sami'na wa ata'na tak ada. Jadilah macam kaum Yahudi kan. Sufyan ni ikut Yahudi. Sami'na, saya dengar yang mesam. Taat tak? Yazid begitu juga. Rashidi begitu juga. Pendi begitu juga. Jadi mana nak jadi beriman?
Kamu nak beriman dengan dengar je tak boleh. Dia susulan daripada dengar tu taat. Kamu tanda, mana kamu tak percaya saya. Saya ni orang benar. Tak mau percaya. Apa saya cakap tu betul. Makna termasuk membelakangkan saya, membelakangkan Quran, membelakangkan Allah, membelakangkan Nabi. Mana nak dapat kejayaan? Tentu sekali tak boleh. Nak. Jadi perangai buruk apa dia? Dengar saja. Taat tak nak. Sedangkan tuntutan pada dengar ni adalah taat. Kalau kita dengar dan tak taat, kita tak menunaikan hak dia. Hak mendengar. Untuk mendengar benda baik ni juga nikmat. Berapa orang yang dapat dengar benda baik? Tapi kita tak anggap itu nikmat. Dan kita tidak mahu tunaikan hak dia, iaitu taat. Maka kita tak dapatlah faedah dari mendengar tu. Bertahun-tahun mendengar, tak dapat faedah. Kenapa tak dapat faedah? Tidak tunaikan hak. Apabila kita mengucap kalimah, bertahun-tahun mengucap, berzikir lagi, la ilaha illallah, ribu-ribu kali, kan? Kita tak dapat faedah sebab tak tunaikan hak dia. Hak dia korban harta diri tau, untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Itu hak dia. Jadi Hanzalah tak mau tunaikan hak kalimah tu. Mana kalimah tu nak masuk? Tak mau berdoa kepada Allah dengan semayang, dengan betul. Mana doa tu nak naik? Jadi amalan besar sekali, kerja dakwah dan semayang, korban harta diri. Itu daripada tafsiran awal-awal surah Baqarah tu. Baru kita dapat takwa, baru kita dapat faedah dari Quran, baru kita jadi beriman, beramal saleh, baru doa kita kabul, baru dosa-dosa kita diampun, baru kita boleh masuk surga terus selamat dan neraka. Okey.